Ahli-ahli yang berhormat Tan Sri Speaker. Ahli-ahli yang berhormat, persidangan kita sambung semula. Kita masih dalam agenda membahaskan rundingan bagi bacaan kali kedua Anemen Perbekalan 017 tahun 2016. Kita sambung semula dengan saya mempersilakan Yang Berhormat Bekok. Jemput. Selamat petang, salam sejahtera dan salam impian Johor. Yang berhormat Tan Sri Speaker, terima kasih kerana sudi memberi peluang kepada Bekok untuk mengambil bahagian dalam pembahasan bajet 2017. Bekok menafah sebar tahniah kepada Duri Yang Maha Mulia Tuanku sempena ulang tahun hari kebetulan Duri Yang Maha Mulia Tuanku pada hari ini. Yang berhormat Tan Sri Speaker, pengangkutan awam yang lengkap amat diperlukan di kawasan Labis. Bukan sesekali Bekok menekankan isu ini dalam Dewan yang amat mulia ini. Kerana Bekok amat berharap agar kerajaan dapat mendengar suara semua lapisan masyarakat dan mengambil tindakan untuk mengkaji semula calangan tentang rancangan dan penyelesaian untuk meningkatkan sistem pengangkutan awam di Labis sehingga memanfaatkan rakyat tempatan. Bajet 2017 menyatakan bahawa jalan raya terbaik di luar bandar adalah sangat penting untuk menonjolkan kualiti hidup masyarakat kita. Melaluinya, hasil pertanian dapat segera dipasarkan dan aset ke hospital semasa kecemasan dapat dipercepatkan. Malah, ia membolehkan ekonomi kawasan luar bandar bertumbuh dengan lebih cerdas. Maka, projek menaik tarafkan jalan sekamat ke Yong Peng amat digesakan untuk mempercepatkan kerja penatafan dan penyelenggaraan demi kemudahan pengangkutan dan memajukan ekonomi tempatan serta melangsangkan sektor penancongan di kawasan Labis dan Bekok. Yang berhormat Tan Sri Speaker, Bekok juga berharap supaya jawatan kuasa pengangkutan awam Johor yang akan ditubuhkan seperti yang dinyatakan dalam bajet 2017 dapat memainkan peranan dan berfungsi secara efektif pada masa kelak dan menjadi platform bagi memudahkan dan mempercepatkan proses membuat keputusan mengenai pelancangan dan pembangunan pengangkutan di awam di Johor. Sebagai contoh, Bekok berharap agar jawatan kuasa pengangkutan awam Johor dapat mengkaji semula calangan untuk membina satu jalan pintas yang baru di Bekok ke Paro yang melupakan harapan semua lapisan masyarakat sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Jangan difikir bengkok tebu, bengkok pula manisnya. Bekok berharap supaya calangan ini dapat diterima oleh kerajaan dan menunaikan hasrat rakyat tempatan serta membawa lebih ramai penancong yang melawat ke Bekok sehingga mempergiatkan aktiviti ekonomi kawasan persekitaran. Yang berhormat Tan Sri Speaker, berkaitan dengan calangan Menteri Besar dalam Belanjawan 2017 untuk menambah peruntukan dalam program bas manfaat Johor sebanyak RM14.5 juta pada tahun harapan. Amat kami adu-adukan. Namun begitu, selain pertambahan jalak kawasan liputan bas bercuba ini, tiada ada dinyatakan pertambahan jumlah bas dan juga kawasan liputan di Laila yang lain. Oleh yang demikian, Bekok ingin meminta kerajaan negeri untuk tidak hanya berfokus kepada kawasan bandar sahaja. Kita sedia maklum mengenai tahap kepalatan pengguna dan juga trafik di bandar-bandar besar seperti Johor Bahru dan Kudai. Tetapi program ini selanjutnya sudah boleh diperluaskan ke Laila-Laila yang lain seperti di kawasan Labis yang berhubungkan antara Laila atau pekan kecil seperti Bekok dan banyak lagi pekan-pekan penting di Laila lain. Kawasan-kawasan ini memerlukan pengangkutan alternatif seperti bas manfaat Johor ini. Bekok percaya warga luar bandar juga mempunyai keperluan yang berdesak untuk mendapatkan perkhidmatan ini. Pengguna luar bandar bukan hanya melibatkan golongan yang bekerja sahaja, mana ia amat diperlukan oleh golongan warga emas,
wanita dan belia. Kami tidak meminta bas yang banyak, tetapi memandai untuk menyediakan sekurang-kurangnya 2 buah bas bagi setiap daerah dengan sistem masa yang sesuai. Rancangan ini juga memenuhi tujuan kerajaan dalam bajet 2017 untuk mempertingkatkan dan meluaskan inisiatif pengangkutan awam bagi memudahkan penggerakan rakyat di Johor. Harus diingat, orang kampung pun bayar cukai juga. Mereka meneroka tanah, mereka pun bekerja membangunkan daerah dan menyumbang pembangunan negeri Johor. Tolong jangan abaikan keperluan mereka. Janganlah tumpuan perkembangan negeri hanyalah pada bandar sahaja. Sila lebih berfikir demi kawasan luar bandar seperti Labis dan Bekuk dari segi kemudahan dan kebajikan awam. Yang berhormat Tan Sri Speaker, berkaitan dengan projek mega menilai RM9 bilion untuk trek berkembar dan kereta api laju yang menghubungkan antara Gemas dan Johor Bahru ke Singapura. Cita-cita untuk mewujudkan satu sistem pengangkutan yang canggih sememangnya kami adu-adukan. Tetapi dalam konteks tempatan, Bekuk difahamkan kerajaan negeri belum mempunyai peran yang melibatkan pembangunan tempatan antara daerah di negeri Johor. Apa guna ada sistem yang hebat, canggih dan mahal, tetapi stesen-stesen kecil yang menjadikan nadi pengangkutan antara daerah terabai. Yang berhormat Tan Sri Speaker, Bekuk menyentuh hak ini kerana sudah ada ugutan di kalangan pengguna tempatan yang menggodok tentang jadual masa yang baru kereta api Tanah Melayu yang menyusahkan pengguna. Sebagai contoh, pada penumpang yang berdekatan dengan stesen kecil seperti Labis dan Bekuk, mereka terpaksa naik ke stesen Gemas untuk mengambil perjalanan ke Kuala Lumpur atau utara. Masalah ini tambah menyusahkan apabila bukan sahaja harga tambahan semakin mahal, malah tiada satu bas atau bas awam disediakan untuk membawa pengguna luar bandar ke stesen Gemas. Kita harus sedar bahawa pengangkutan dray ini berpotensi menjadi pilihan utama penduduk luar bandar untuk ke bandar-bandar besar pada masa hadapan. Sekali lagi ingin Bekuk ingatkan bahawa keperluan pengguna ini meliputi kumpulan yang bekerja, berniaga dan orang muda yang melanjutkan pelajaran di luar. Terus itu, Bekuk meminta agar kerajaan negeri mengambil peluang ini untuk mengkaji dan mewujud satu pendekatan yang lebih sesuai agar masalah rakyat ini dapat diselesaikan. Yang berhormat Tan Sri Speaker, dalam ucapan kali ini, sekali lagi Bekuk ingin menekankan isu berkaitan projek Taman Kekal Pengeluaran Bangaran, yang mana status kejayaan projek ini masih belum dibentangkan secara komprehensif di Dewan ini. Beberapa persoalan yang Bekuk ingin timbulkan ialah, apakah pihak agensi yang terbabit seperti Jabatan Pertanian Negeri telah menyelesaikan beberapa masalah berkaitan projek tersebut, seperti ada laporan mengenai beberapa peserta projek yang dilaporkan menggunakan pekerja asing seperti di TKPM Sekejang. Sebahagian dari pekerja asing ini merupakan pendatang tanpa izin. Apabila berlaku tangkapan dalam operasi pembersihan, operasi projek TKPM pula terjadi pergantungan aktiviti pertanian kepada pendatang tanpa izin ini tidak seharusnya berlaku, mana ia bukan sahaja memberi kesan terhadap aktiviti TKPM dan pelawatinya, mana ia boleh membawa risiko kepada keselamatan awam. Bekuk menggesa agensi terbabit untuk menyediakan mekanisme pemantauan berkaitan dengan masalah ini. Mana saya berharap sesuatu harus dilakukan agar projek TKPM ini mampu menarik minat anak muda untuk menyertai. Kita tidak perlu bergantung dengan tenaga kerja pendatang asing. Dalam aspek kesan-kesan GST, kita mendapati kesan terhadap kenaikan harga input harus diberi perhatian. Harga sumber keperluan seperti baja, racun, tali kawat, tali plastik pembalut buah telah meningkat. Jika berlaku kekurangan terhadap sumber-sumber ini, maka ia akan memberi kesan terhadap hasil pengeluaran TKPM dan pasti ia berjejaskan pendapatan peserta projek TKPM.
Yang Berhormat Tan Sri Speaker, isu seterusnya berkaitan dengan sistem bayaran pinjaman bank pertanian. Terdapat peserta projek TKPM dilaporkan gagal membuat bayaran pada tempoh bulanannya. Jika pihak bank mengambil tindakan mahkamah, pasti ianya berjejaskan peserta tersebut. Bekal menyarankan agar masalah ini dapat diatasi oleh Jabatan Pertanian Negeri demi memastikan peserta dalam terus kekal dalam projek ini. Bekal menyeru Kerajaan Negeri dan Jabatan Pertanian Negeri untuk membuka lebih banyak peserta dari pelbagai kaum, baik Melayu, India dan Cina. Bekal yakin jika ia boleh dilakukan, pasti pengalaman dan kemahiran pada peserta dapat disatukan untuk menaiki lebih banyak keuntungan dan kejayaan. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, di sini Bekal ingin menyentuh sedikit tentang usaha-usaha pertanian berskala besar yang dibuat oleh agensi dan kerajaan negeri. Menurut perangkaan tahun 2014 oleh Jabatan Pertanian Malaysia, negeri Johor merupakan negeri kedua di Semenanjung yang memiliki paling banyak keluasan tanah terbiar, iaitu sekitar 854 hektar yang dikategorikan sebagai tanah larat. Bekal ingin menontar sedikit pandangan bahawa selain daripada kelapa sawit, TKPM, getah atau nanas, mungkin kerajaan negeri atau agensi berkaitan seperti Felcra juga boleh melihat potensi penanaman pokok kayu deban bagi tanaman di tanah-tanah terbiar ini. Dari pemerhatian, pokok kayu deban mempunyai nilai komersial yang agak tinggi malah. Kos untuk menanamnya tidaklah setinggi kos penanaman pokok kelapa sawit atau getah. Pokok ini mempunyai kayu yang sangat kuat kukuh dan tahan lama. Ia amat berguna untuk industri pembuatan, perkayuan dan pembangunan. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, sementara itu penanaman pokok kelapa mata juga merupakan pilihan dan cadangan yang baik untuk digalakkan ditanam di tanah terbiar ini. Kelapa mata ini mendapat permintaan yang tinggi di kalangan pengusaha kelapa di Malaysia kerana bakar ini menghasilkan buah kelapa yang banyak dan cepat berbanding kelapa tinggi menaya yang sering kali ditanam sebelum ini. Kelapa mata merupakan kelapa jenis baru dipercayai mampu mengeluarkan sehingga 40,000 biji sehektar setahun. Isi kelapa mata adalah tebal dan kandungan santan yang tinggi. Bagaimanapun, penggunaan varieti kelapa mata telah membantu mengekalkan penanaman kelapa di sini kerana permintaan kelapa yang terus meningkat kerana keadaan cuaca iklim di Malaysia yang panas. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, tambahan pula, penanaman kelapa sering diintegrasikan dengan tanaman selingan seperti pisang, nanas, tanaman kontan seperti jagung, sayur-sayuran, keledek, keladi dan sebagainya. Kaedah ini akan memastikan petani mendapat pendapatan lebih cepat dan tinggi sementara menunggu pokok kelapa mata berbuah. Aktiviti peternakan seperti beternak ayam, kambing dan lain-lain yang sesuai juga digalakkan dalam program pemulihan kawasan kelapa oleh kerajaan. Secara keseluruhannya, kelapa varieti mata memberikan hasil buah kelapa yang tinggi dalam jangka masa panjang. Saiz buah mata yang besar bukan sahaja memberi kelebihan dari segi kos mengutip dan mengopek gudip, tetapi juga popular di kalangan pengguna. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, jika kerajaan dan agensi pertanian dapat membuat inisiatif kajian yang lebih mendalam, mungkin ada cara untuk mengkomersialkan tanaman ini secara lebih berluas dan memajukan tanah-tanah yang terbiar ini. Yang Bekal mengalu-alukan Johor Corporation membangunkan rangkaian usaha Bumi Putera dalam rangkaian hara bagi industri ayam penagih berskala besar yang melibatkan kos sebanyak RM37.98 juta. Bagi industri ternakan lembu tenusu pula diusahakan oleh pihak swasta yang akan ditentukan kelak. Bekal berharap agar rancangan ini bukan sahaja terhad kepada Bumi Putera saja, malah kawan yang lain dan pengusaha kecil juga dapat turut menyertai dan memanfaat secara langsung. Bekal agar kerajaan membekalkan
bakar lembu yang berkualiti kepada pengusaha kecil supaya mereka dapat mengusahakan sendiri dan bukan memberi kepada syarikat swasta yang lebih berkemampuan. Sebagai contoh, labai pengusaha di Caah tidak mendapat bantuan daripada pihak berkuasa setakat kini. Yang berhormat Tan Sri Speaker, di samping itu, menurut statistik utama Farma 2014, tahap salary untuk komuniti susu hanyalah 5.4% daripada keseluruhan pada tahun 2013. Adakah kerajaan ingat prestasi ini adalah memuaskan? Sepatutnya kerajaan harus berpekukuhkan dan memberi lebih tumpuan dalam bidang ini supaya kita betul-betul dapat mencapai tahap salary ini. Maka bagaimanakah kerajaan ingin menambahbaikkan bidang ini? Bekal bercadang untuk membawa pihak berkuasa untuk turun padang, memantau dan memberi cadangan agar kita sama-sama berusaha untuk memajukan bidang ini. Yang berhormat Tan Sri Speaker, adalah sangat diagarakkan dan dialu-alukan bahawa kerajaan ingin menangsan pembangunan Segamat sebagai layar pertanian utama. Satu program khas yang dinamakan pembangunan Agro Mixed Fund akan dilaksanakan di Segamat. Program pertanian bersepadu berskala kecil ini pasti akan menjadi projek perintis dalam menyokong pengelolaan produk berasaskan pertanian, peternakan dan juga agriculture terutamanya di kawasan Labis dan Bekok. Kerana di sini terdapat sebahagian besar perusaha pertanian yang merupakan pekebun dan peternak kecil. Bekok berharap agar program ini bukan hanyalah kabar angin dan tiada tindakan yang agresif daripada kerajaan. Sebaliknya, kerajaan harus mempercepatkan program ini dan janganlah hambakan harapan rakyat setempat. Yang berhormat Tan Sri Speaker, program pertanian layak yang dilancarkan oleh kerajaan negeri menggalakkan rakyat menghasilkan bahan makanan sendiri dengan menyediakan bantuan berbentuk benih, baja dan lain-lain keperluan yang telah memanfaatkan selama 404 orang peserta. Bekal berharap agar program ini dapat dilanjutkan dan diperluaskan ke kawasan luar bandar seperti Labis dan Bekok yang lebih bersesuaian kerana kebanyakan kawasan perumahan mempunyai kawasan lapan sendiri. Penduduk tempatan adalah lebih baik digalakkan untuk mempergunakan kawasan lapan mereka dan dengan penanaman sendiri untuk sara diri daripada membiarkannya. Yang berhormat Tan Sri Speaker, bagi meringankan beban dan kos sara hidup yang dihadapi oleh golongan nelayan yang terjejas kerana pelbagai aktiviti pembangunan dan penambakan di selatan Johor, kerajaan negeri dalam Belanjawan 2017 mengatakan akan memperuntukkan sebanyak RM3.6 juta bagi meneruskan bantuan kewangan sebanyak RM2,000 kepada 1,800 orang nelayan berlaftar dan layak sebagai rujukan ahli Dewan dalam isu projek Forest City pada Julai 2014. Kerajaan negeri mengumumkan penubuhan tabung pembangunan nelayan dan menganggarkan kutipan hasil sekitar RM104 juta melalui cat RM30 bagi setiap sekaki persegi dari site seluas 3,237.48 hektar dari projek tersebut. Oleh yang demikian, Bekok meminta kerajaan negeri mengumumkan jumlah terkini hasil kutipan untuk tabung pembangunan nelayan tersebut sejak 2015 hingga kini. Hal ini penting bagi rakyat untuk mengetahui berapakah jumlah hasil tersebut dan bagaimanakah kerajaan negeri membelanjakannya. Yang berhormat Bekok, sila gulung. Yang berhormat Tan Sri Speaker, selain daripada itu, Bekok ingin menyentuh kembali persoalan berkaitan pembayaran ex gratia kepada nelayan yang telah diumumkan oleh Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani pada tahun Mac 2015. Untuk makluman Dewan, pembayaran ex gratia ini adalah sebagai pampasan kepada golongan nelayan yang telah terjejas sumber nafkah secara kekal akibat projek pembangunan Tanjung PI Maritime Industry Park. Hingga kini, jumlah bayaran tersebut masih belum diumumkan dan persoalan lebih penting yang masih belum terjawab, pihak manakah yang menanggung kos pembayaran ini?
Adakah pihak Kementerian Kerajaan Negeri atau agensi yang berkaitan berkut memohon perkara ini diambil perhatian dan diberi jawapan? Yang berhormat Tan Sri Speaker, sejak bertahun-tahun yang lepas, penduduk di Jalan Kilang Ca Seling mengalu bahawa terdapat sebuah kilang kelapa sawit yang terletak berhampiran dengan kawasan perumahan mereka selalunya menghasilkan habuk dan mengeluarkan asap hitam yang disaki akan menjejaskan kesihatan mereka. Walaupun mereka pernah menjalankan dialog dengan pihak kilang dan pernah membuat aduan dengan pihak berkuasa, namun keadaan pencemaran udara yang disebabkan oleh kilang tersebut masih berlaku. Mereka masih tidak dapat sebarang laporan yang saintifik berkenaan dengan kualiti udara di kawasan perumahan mereka. Dan jawapan daripada pihak berkuasa serta tindakan yang sewajar daripada pihak kilang, mereka selalu dalam suasana ketakutan kerana asap hitam yang dikeluarkan dari kilang tersebut dan habuk bertaburan di halaman rumah yang disaki akan menjejaskan kesihatan mereka. Berkut masa. Bajet 2017 menyatakan bahawa pitasi ekonomi kita yang memencah dan menanggit tidak akan bermakna jika kualiti hidup menurun membumi. Kemudahan kesihatan halus dalam kelas termaju alam sekitar mesti dipelihara. Adakah keadaan yang dihadapi oleh penduduk Ca memenuhi kenyataan berikut? Apakah pandangan dan tindakan yang akan diambil oleh kerajaan dan pihak berkuasa terhadap kes ini? Yang berhormat Tan Sri Speaker, misi bajet 2017 termasuklah mewujudkan kemampuan material sebuah masyarakat yang terbaik dan ekonomi yang berjaya hanya akan terhasil melalui usaha gigih mewujudkan kemampuan material. Rakyat mahu kehidupan yang baik, selesa, memutu dan memalua. Sekolah mesti berfungsi. Kemudahan asap air, elektrik dan jalur lebar mesti universal. Namun begitu, sejak beberapa tahun yang lalu, penduduk di Taman Sejati dan Taman Maju Jaya Labis masih tidak disediakan dengan perkhidmatan TM dan masih menunggu-nunggu lagi jawapan dan penyelesaian daripada pihak berkuasa. Mahu seribu daya, tidak mahu seribu adil. Penduduk di kawasan ini tidak menghadap jalur lebar mesti universal. Jika disediakan dengan kemudahan dan infrastruktur yang paling asas seperti perkhidmatan telefon talian dan wifi, cukup dah berpuas hati dan berterima kasih. Adakah keadaan seperti ini dapat mendapatkan jurang digital antara dua bandar dengan bandar seperti dalam maksud bajet 2017 ini? Adakah keadaan ini merupakan jangkaan dan tuntutan rakyat yang mahukan kemudahan awam terbaik yang sesuai dengan keperluan kehidupan moden? Bolehkah kerajaan tempatan maupun kerajaan negeri menyediakan prasarana terbaik untuk semua dalam persekitaran Johor yang semakin berubah laras? Yang berhormat Tan Sri Speaker, kenaikan kadar inflasi kerana kenaikan harga barangan harian seperti minyak masak, petroleum, makanan dan sebagainya sejak kebelakangan amat membebankan rakyat, terutamanya lapisan masyarakat menengah yang tidak mendapat bantuan. Kenaikan kos sara diri memang tidak dapat dielakkan. Katanya kerajaan negeri amat memahami masalah peningkatan kos sara hidup dan menggunakan rasa prihatin yang sangat mendalam. Maka kerajaan harus memberi kain lebih baik daripada memberi ikan. Kerajaan harus mencipta peluang kepada rakyat untuk mencari lebih banyak pendapatan dan bukan hanya memberi subsidi atau bantuan khas. Berikut merupakan ucapan berkut untuk hari ini. Semoga pihak yang berkenaan dapat menyelesaikan masalah yang lama dihadapi oleh rakyat dengan terlebih dahulu sementara melancarkan projek pembangunan negeri. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Hormat Berkut. Sekarang saya persilakan Yang Berhormat Paloh. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Speaker. Selamat petang dan salam sejahtera. Paloh mengucap terima kasih kerana diberi peluang untuk mengambil bahagian dalam perbahasan mesyuarat ketiga bajet 2017 bagi penggal persidangan keempat Dewan Negeri Johor yang ke-13. Yang Berhormat Datuk Tan Sri Speaker, Paloh juga ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan barisan exco-nya kerana telah dapat merancang dan menguruskan kewangan kerajaan negeri dengan begitu baik dan cekap sehingga 3 tahun berturut-turut kedudukan kewangan kerajaan negeri telah menunjukkan surplus dengan izin.
Yang berhormat Tan Sri Speaker, sebelum saya meneruskan perbahasan saya tertarik dengan setulang yang menyatakan akan berlaku adil kepada semua jika pembangkang memerintah termasuk kawasan yang mengundi atau yang tidak mengundi termasuk UMNO. Lihat di Pulau Pinang, Adun PKR menangis mohon kepada Ketua Menteri Pulau Pinang untuk dibuat pembangunan di kawasan yang diwakili. Itu contoh layanan Ketua Menteri Pulau Pinang kepada rakan parti gabungan Pakatan. Dalam isu Macap, menyarankan peruntukan lebih kepada rakyat luar bandar memang bertepatan. Kerana kemakmuran luar bandar membawa kepada pembangunan di bandar. Saya tak pasti sama ada setulang ada melawat kawasan kampung yang memerlukan jalan-jalan yang berturap, pelebaran jalan bagi memudahkan hubungan dan pengangkutan hasil pertanian, sistem peparitan, lampu jalan dan lain-lain. Seolah-olah setulang tak pernah masuk ke kawasan luar bandar hingga menolak cadangan peruntukan yang lebih kepada penduduk luar bandar dan tidak memahami masalah rakyat. Ini menunjukkan hanya BN sahaja yang memahami dan membela nasib rakyat luar bandar. Yang berhormat Tan Sri Speaker, Bekok juga menyokong bantuan lebih kepada luar bandar, tidak seperti setulang yang tidak menyokong peruntukan kerajaan lebih kepada luar bandar. Yang berhormat Tan Sri Speaker, bajet 2017 ini mempunyai 3 misi tersendiri yang menjadi teras pengubalannya. Misi pertama ialah mewujudkan kemakmuran material, misi kedua ialah kesejahteraan sosial dan misi ketiga ialah keperkasaan insan. Yang berhormat Tan Sri Speaker, rumah merupakan satu keperluan utama bagi semua orang. Namun, harga rumah pada masa ini rata-rata lebih 100,000 hingga ada yang beratus-ratus ribu atau lebih. Bagi golongan yang berpendapatan 3,000 ke bawah, kalau mereka ada tanggungan keluarga, tak mampu mereka membeli rumah. Apalagi ramai yang berpendapatan dalam lingkungan RM1,000. Jadi, adalah menjadi hasrat kerajaan negeri untuk membina lebih banyak rumah mampu milik yang berharga RM42,000, RM80,000 dan RM150,000 supaya golongan berpendapatan RM3,000 ke bawah dapat memilikinya. Yang berhormat Tan Sri Speaker, daripada aspek perumahan dalam ucapan bajet 2017, yang amat berhormat Menteri Besar ada melaporkan bahawa daripada sasaran 60,000 unit rumah mampu milik Johor yang akan disiapkan menjelang tahun 2020, sebanyak 8,766 unit rumah telah disiapkan, manakala 11,049 unit lagi sedang dalam pembinaan. Baki 40,022 unit akan mula dibina pada tahun hadapan sehingga 2020. Yang berhormat Tan Sri Speaker, selain daripada projek rumah mampu milik Johor di atas, beberapa inisiatif lain juga dilakukan oleh kerajaan untuk mengatasi masalah perumahan. Antaranya adalah seperti berikut. 1. Pembangunan semula kawasan setingan di Desa Perwira sebanyak 32 ekar dengan pembinaan rumah sebanyak 1,030 unit. 2. Pembukaan kawasan perumahan baru di Sungai Papan, Kota Tinggi oleh Jacob seluas 7,900 ekar dengan pembinaan 60,000 unit rumah kediaman, dan di Keledang, Kota Tinggi oleh YPJ Holding
seluas 1,500 ekar dengan pembinaan 6,000 unit kediaman rumah mampu milik Johor. 3. Pembinaan perumahan pekerja bahagian peladangan Kulim Berhad di Ladang Rem, Kota Tinggi seluas 99 ekar dengan pembinaan 908 unit rumah. 4. Pembinaan perumahan penjawat awam 1 Malaysia PPA 1M oleh YPJ Holding sebanyak 2,877 unit di Mersing, Keluang, Tangkak, Muar dan Batu Pahat. 5. Pembinaan perumahan oleh pelbagai GLC Jacob akan membina 70 unit rumah di Lengger dan 257 unit rumah di Kongkong. B. KPRJ akan membina 760 unit rumah teres rumah mampu milik Johor di Sagil, Tangkak, 813 unit rumah pangsa PKJA di Kampung Hajah Hasna, Johor Bahru dan Kampung Senimbung, Permas Jaya dan 170 unit rumah pangsa PKJB di Sungai Luncu, Plengtong. C. Perbadanan Islam Johor Holding PIJH akan membangunkan 2 buah taman perbadanan Islam. Pertama, di Labis dengan keluasan 20 ekar melibatkan 81 unit rumah PKJA dan PKJB dan 105 unit rumah mampu milik Johor. Kedua, di Pagoh dengan keluasan 30 ekar melibatkan 210 unit rumah mampu milik Johor dan 180 unit rumah teres 2 tingkat. D. Dan akhir, pihak Perumahan Rakyat 1 Malaysia PR1MA akan membina 21,540 unit rumah di seluruh negeri Johor bagi menampung keperluan golongan pertengahan. Yang berhormat Tan Sri Speaker, masalah peningkatan kos sara hidup sudah menjadi satu bebanan besar kepada semua lapisan masyarakat, terutama sekali golongan yang berpendapatan rendah. Kerajaan negeri amat memahami masalah ini. Ia mengundang rasa prihatin yang sangat mendalam. Kerajaan negeri telah mengemukakan beberapa pendekatan dan mekanisme khusus seperti memperbanyakkan penumbuhan koperasi INCOP, program pertanian rakyat, bantuan khas kepada nelayan, perkhidmatan bas percuma dan pemberian air percuma. Yang berhormat Tan Sri Speaker, perlu menyahut keprihatinan kerajaan negeri dalam usaha mengurangkan kos sara hidup rakyat, tetapi ingin menyeru kepada kerajaan negeri agar 25 meter padu air percuma dapat diberi kepada semua pengguna dan bukan terhad kepada penerima dalam senarai IKASE dan Jabatan Orang Asli sahaja. Yang berhormat Tan Sri Speaker, perkhidmatan bas muafakat Johor patut juga diperluaskan ke bandar-bandar lain seperti Keluang, Batu Pahat, Muar, Segamat, Ledang dan lain-lain lagi, dan bukan setakat di Johor Bahru dan Kulai sahaja. Perkhidmatan bas yang menghubungi stesen bas dengan tempat-tempat awam dan jabatan-jabatan kerajaan seperti hospital, pejabat pos, pejabat tanah, majlis perbandaran sudah tentu dapat memberi perkhidmatan kepada golongan yang lebih besar. Yang berhormat Tan Sri Speaker, perlu ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar kerana telah memberi peruntukan RM4 juta bagi pembangunan masyarakat Cina, iaitu RM2 juta untuk baik pulih prasarana sekolah jenis kebangsaan Cina di Johor, RM1 juta untuk pendidikan golongan miskin kaum Cina, dan RM1 juta skim pinjaman kepada peniaga kecil Cina.
Bantuan sebanyak RM500,000 juga diberi kepada Kolej Universiti Selatan bagi menyokong pendidikan peringkat tinggi masyarakat Tionghoa di Johor. Yang berhormat Tan Sri Speaker, kerajaan negeri ada menyediakan khairat kematian sebanyak RM300 seorang kepada semua kaum. Ini sekali lagi menunjukkan bahawa kerajaan negeri sangat prihatin terhadap anak-anak buah Johor. Yang berhormat Tan Sri Speaker, Palo juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar kerana telah mengumumkan pemberian insentif setengah bulan gaji semasa kepada semua kaki tangan negeri Johor dan ahli Dewan Undangan Negeri Johor. Yang berhormat Tan Sri Speaker, Palo ingin membawa beberapa isu kawasan. Yang pertama, baru-baru ini Perbadanan Aset Kereta Api telah mengeluarkan notis pemberitahuan kepada lebih kurang 15 orang penghuni di Jalan Stesen Palo, iaitu di tepi landasan kereta api, meminta mereka mengosongkan tapak sebelum 31 hari bulan Disember 2016. Ini kerana projek landasan berkembang elektrik Gemas Johor Bahru akan bermula pada bulan Januari 2017. Yang berhormat Tan Sri Speaker, hampir semua yang terlibat ini merupakan peniaga kecil yang telah lama berniaga di situ. Ada yang sudah berniaga lebih daripada 50 tahun, iaitu sudah melalui 2 generasi. Antaranya ada stesen minyak, kedai motosikal, kedai perabot, kedai makan, kedai jahit, kedai gunting rambut, kedai elektrik dan kedai-kedai runcit dan juga kedai butik. Mereka berharap pihak kerajaan boleh memberi tapak gantian kepada mereka supaya mereka terus boleh berniaga ataupun memberi pampasan kepada mereka supaya mereka boleh sewa kedai baru dan teruskan perniagaan mereka. Yang berhormat Tan Sri Speaker, isu kedua iaitu permohonan rumah ibadat Tokong oleh Persatuan Penganut Hock Meng Kiong di Kampung Camek atas tanah nombor lot PTD 4536 dan PTD 6400. Untuk pengetahuan Yang berhormat Tan Sri Speaker, Tokong tersebut telah bertapak di situ lebih 30 tahun dan mereka juga telah menghantarkan permohonan mereka sekian lama, tetapi hingga hari ini tidak ada apa-apa keputusan daripada kerajaan negeri. Palo juga pernah membawa isu ini 2 kali ke dalam Dewan Yang Mulia ini, tetapi hingga hari ini belum dapat apa-apa kelulusan. Untuk makluman Yang berhormat Tan Sri Speaker, Hock Meng Kiong adalah satu-satu rumah ibadat di Dun Palo yang masih belum dapat kelulusan daripada pihak kerajaan. Maka Palo sangat-sangat berharap agar permohonan ini dapat diluluskan oleh kerajaan negeri. Yang berhormat Tan Sri Speaker, baru-baru ini Pekan Palo telah menyambut ulang tahun Palo ke-100 pada 19 dan 20 November 2016. Sempena sambutan ini, banyak lukisan mural telah dilukis di dinding-dinding bangunan. Lukisan-lukisan ini juga adalah disumbangkan oleh anak-anak Palo yang sudah merantau di luar. Sepanjang sambutan ini, berbagai-bagai aktiviti seperti pertandingan bola keranjang, pertandingan bola sepak, pertandingan karaoke, pertandingan mewarna, pertandingan fotografi, pertunjukan tarian, kayuhan basikal dan lain-lain telah diadakan. Bermacam-macam gerai jualan dan pameran juga diadakan semasa karnival ini. Majlis sambutan ini telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Wee Ka Siong, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Majlis selama 2 hari ini telah menarik kraud dengan izin lebih daripada 5,000 orang. Yang Berhormat Tan Sri Speaker,
Pada majlis perasmian hari tersebut, Yang Berhormat Datuk Seri Wee Ka Siong juga telah bermurah hati meluluskan peruntukan sebanyak RM100,000 Malaysia untuk membina satu gerbang mecu tanda Palo di jalan masuk dari Yong Ping ke Palo. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, dalam 2 tahun ini, Pekan Bekuk juga banyak membuat promosi, terutamanya dalam bidang pelancongan. Maka, isu ketiga yang Palo ingin bawa ialah tentang pembinaan sebatang jalan menyambungkan Pekan Palo dan Pekan Bekuk. Jalan ini bukan saja dapat mendekatkan jarak antara kedua-dua pekan ini, tetapi juga dapat menggiatkan ekonomi, terutamanya dalam sektor pelancongan, di mana kedua-dua pekan ini pada masa ini sangat giat mempromosikan eko-pelancongan. Tambahan pula, Bekuk mempunyai sebuah air terjun yang cantik dan menarik. Jika jalan ini dapat dibina, ia bukan saja dapat menguntungkan orang Palo dan Bekuk, bahkan orang-orang dari Keluang, Caa, Labis dan juga Segamat akan dapat menikmati kemudahan ini. Maka jalan ini akan menguntungkan banyak pihak. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, isu ini pernah Palo membawa ke dalam Dewan Yang Mulia ini pada persidangan Dewan yang lepas. Kali ini sekali lagi Palo membawa isu ini dengan harapan projek ini dapat direalisasikan dalam masa yang terdekat demi kesejahteraan penduduk di Dun Palo dan Dun Bekuk. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, Palo menyokong usul yang dibawa oleh Ringgit. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Palo. Sekarang saya persilakan Yang Berhormat Senai. Salam sejahtera, salam impian Johor, salam bersih. Yang Berhormat dan Sri Speaker, lebih dahulu Salam Senai apa? ingin... Yang Berhormat, salam bersih. Yes, ya, Oh. betul, salam bersih. Lebih dahulu, Senai ingin merafak sembah dania kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku sempena ulang tahun Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Tuanku hari ini. Yang Berhormat dan Sri Speaker, terima kasih kerana beri saya peluang mengambil bahagian dalam perbahasan bajet negeri Johor 2017. Pertama sekali, saya ingin maklumkan kepada Yang Berhormat Tenggaruk tentang ucapan beliau tadi. Pulau Pinang memang tidak bina rumah kos rendah. Kerana Pulau Pinang sudah menjenamakan semula perumahan awam itu sebagai rumah mampu milik jenis A dan jenis B. Kedua-dua jenis ni, jenis A bernilai RM42,000 dan jenis B bernilai RM72,500. Sama dengan Johor sahaja. Penjenamaan semula ni untuk membuang persepsi negatif terhadap perumahan awam sekaligus menjaga maruah dan aib golongan berpendapatan rendah. Yang paling penting sekali untuk makluman Tan Sri Speaker dan juga Yang Berhormat Tenggaruk, dari tahun 2008 hingga kini sudah lebih 20,000 rumah jenis kedua-dua ni siap dibina. Jenis A sebanyak 11,487 unit dan jenis B, untuk jenis B 9,400 unit sudah siap dibina. Iaitu saya minta Yang Berhormat Tenggaruk, kalau nak bahas, buat kajian dulu dan guna fakta lah, jangan cerita sahaja. Yang Berhormat dan Sri Speaker, kerana isu ini memang masa singkat, iaitu saya bawa 4 isu utama dan saya akan cuba pendekkan. Di sini Senai, yang pertama isu adalah desentralisasi. Paling penting sekali, kuasa pentadbiran perlu bersama dengan kuasa menjana hasil. Dulu orang kata no taxation without representation, dengan izin. Dalam konteks kita, no decentralization without power to raise revenue, dengan izin. Maksudnya, kita bukan sahaja menuntut lebih banyak bidang kuasa diagih kepada kerajaan negeri, tetapi juga lebih banyak hasil diagihkan kerajaan negeri
bagi melancarkan pentadbiran. Sudah tiba masanya kita mengkaji semula struktur persekutuan negara kita agar kerajaan menawarkan perkhidmatan yang menepati keperluan rakyat. Yang berhormat Tan Sri Speaker, saya sokong desentralisasi kerana ia akan memberi beberapa manfaat kepada rakyat. Pertama, ia menggalakkan persaingan di antara kerajaan negeri. Persaingan sihat ini akan merangsang kerajaan negeri dan tempat masing-masing menawarkan polisi yang lebih baik. Sejarah negeri kita menjadi saksi kepada perkara ini. Kebijaksanaan almarhum Sudan Abu Bakar mentadbir ekonomi pada pertengahan abad ke-19 menyempatkan perhijaran pelabur dan pelaburan dari Singapura yang begitu maju ketika itu ke negeri Johor moden yang baru dibangunkan. Persaingan ini menyebabkan ekonomi Johor berkembang pesat sehingga satu ketiga, menyebabkan krisis ekonomi di Singapura pada tahun 1864. Kedua, desentralisasi meningkatkan kecekapan penggunaan sumber. Kerajaan negeri atau PBT lebih memahami keperluan rakyat setempat daripada kerajaan pusat. Justru, lebih baik sebahagian besar sumber kewangan diberi terus kepada kerajaan negeri atau PBT untuk penggunaan sumber yang lebih cekap. Setiap tahun pemberian kerajaan pusat kepada semua kerajaan negeri adalah kurang daripada 3% jumlah bajet persekutuan. Malah pemberian pusat kepada negeri Johor pada tahun 2013 tidak mencecah 1% pun, cuma 0.3%. Jelas sekali di sini wujud ketidakseimbangan yang begitu besar. Justru Senai dan rakan-rakan YB di sebelah sini akan menyokong kerajaan negeri bersama-sama negeri lain menuntut sekurang-kurangnya 50% sumber negara diagihkan kepada pihak berkuasa negeri dan bukan cuma 3% seperti sekarang. Yang berhormat dan Sri Speaker, kita tidak boleh menuntut pengiktirafan hak kita tanpa menyentuh isu pokok. Kita berjuang untuk hak negeri Johor kerana kita percaya anak Johor mampu mentadbir Johor lebih baik daripada kerajaan pusat. Dalam hal ini, persekutuan bukan pada nama sahaja. Kita bukan negeri naungan, tetapi negeri persekutu dengan 9 negeri lain di Semenanjung, serta Sabah dan Sarawak membentuk negara Malaysia. Justru desentralisasi pun mestilah bukan pada nama sahaja. Kalau setakat bermain-main perkataan bangsa Johor tanpa sebarang pengiktirafan praktikal kedaulatan Sudan dan negeri Johor sebagai negeri persekutu, maka kerajaan negeri sebenarnya tengah mempersendakan konsep bangsa Johor yang menjadi kebanggaan rakyat negeri Johor ini. Justru saya harap ahli-ahli Dewan Negeri ini boleh bersetuju dengan prinsip ini. Untuk ke depan Johor yang lebih maju dan Malaysia yang lebih baik, biar Johor yang memimpin, berunding dengan kerajaan persekutuan. Kita tuntut kuasa dalam bidang pendidikan, berangkutan, kesihatan, pengurusan sisa bekerja dan sebagainya. Walaupun saya duduk di barisan pembangkang, namun saya mengiktirafkan pengurusan hospital KBJ milik kerajaan negeri sebagai rangkaian hospital yang menawarkan penjagaan kesihatan berkualiti. Ini bermaksud kerajaan negeri sebenarnya mampu menguruskan sektor penjagaan kesihatan. Justru tidak mustahil kerajaan negeri mengambil alih pengurusan semua hospital kerajaan di dalam negeri kita. Yang berhormat dan Sri Speaker, senario sekarang pelik. Di satu pihak, kerajaan persekutuan menawarkan perkhidmatan penjagaan kesihatan percuma di hospital awam. Di pihak yang lain, pada masa yang sama, kerajaan negeri pula mengenakan charge bisnes hospital swasta di hospital kendalian negeri. Apa peranan kerajaan sebenarnya?
kepentingan rakyat atau keuntungan. Kalau kerajaan negeri sanggup buat untung besar dengan bisnes hospital, kenapa tidak pula sanggup menawar perkhidmatan perubatan percuma berkualiti kepada rakyat mahal? Yang berhormat dan Sri Speaker, satu lagi low hanging fruit dengan izin untuk kerajaan negeri menuntut desentralisasi ialah dalam sektor perangkutan. Bayangkan jika kerajaan negeri mempunyai kuasa untuk mengurus perkhidmatan kereta api di negeri Johor. Kita boleh mengenai taraf infrastruktur landasan, menambahkan landasan, membina lebih banyak stesen perhentian dan pada masa yang sama menawarkan konsesi perkhidmatan kereta api antara pekan. Saya yakin Johor boleh melakukan dengan lebih baik berbanding Kementerian Perangkutan. Dan perkara ini bukan baru. Kerajaan negeri Sabah menguruskan perangkutan kereta api di negeri sendiri. Jika Sabah boleh, masakan Johor tak boleh? Di samping itu, saya ingin berterima kasih kepada kerajaan negeri kerana telah menerima cadangan saya untuk menubuhkan sebuah jawatan kuasa perangkutan awam. Pada hemat saya, jawatan kuasa tersebut haruslah diletak di bawah Dewan Negeri dan keanggotaannya terdiri daripada ahli-ahli Dewan di kedua-dua bela, pakar-pakar perangkutan dan pihak berkepentingan. Satu lagi tentang perangkutan awam, sudah lama kerajaan merancang nak bina sistem BRT dan baru-baru ini Yang Amat Berhormat Menteri Besar mengumumkan bahawa Johor akan mendapat 50 juta ringgit untuk fasa 1 projek BRT ini. Jumlah ini hanya 5% daripada kos keseluruhan, iaitu 1 bilion ringgit. Adakah ini bermakna kerajaan negeri perlu mencari dana yang selebihnya? Mohon jawapan daripada pihak kerajaan. Dan saya juga ingin minta penjelasan tentang jumlah jarak 3 jajaran fasa 1 tersebut. Dalam ucapan bajet beliau, Yang Amat Berhormat Menteri Besar berkata bahawa ada 3 jajaran dengan jarak 51 kilometer dan 40 stesen melibatkan pada muka surat 26. Manakala apabila kita menampakkan jarak setiap satu jajaran yang diberikan dalam ucapan yang sama, jumlahnya ialah 62.9 km. Jadi, mana satu betul? 51 km atau 62.9 km? Perbezaan ini bukan perkara kecil kerana melibatkan perbezaan kos sehingga 10 juta ringgit. Saya memohon kerajaan agar tepikan reka bentuk dan pelan BRT yang akan dibina secara terperinci, termasuk kos projek sekali. Semua ini perlu dipromulkan kepada orang awam untuk mendapatkan maklum balas terlebih dahulu. Saya juga ingin memberikan peringatan bahawa pembinaan BRT seharusnya lebih murah berbanding sistem perangkutan awam yang lain. Biasanya kos BRT cuma 10% daripada kos MRT. Kini kos yang dicadangkan adalah 1 bilion ringgit. Justru kita perlu melihat terperinci untuk menilai kelangsungan projek tersebut. Yang Berhormat dan Sri Speaker, isu kedua ialah tentang pembaharuan Dewan Negeri. Saya telah sebut tadi, ini bajet keempat yang kita bahas dalam bengkar ke-13. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan Esko-Esko atas penyediaan berbendangan bajet ini. Kali ini, Yang Amat Berhormat Menteri Besar membentang bajet 2017 bukan sahaja dengan ucapan, tetapi lengkap dengan PowerPoint. Grafik yang disertakan itu memudahkan pemahaman putiran bajet. Walau bagaimanapun, jauh lebih baik lagi jika kemudahan ini boleh digunakan pakai oleh semua ahli-ahli Dewan Negeri. 2 skrin besar ni telah pasang, hanya digunakan sekali setiap tahun, bermula tahun ini. Ini sudah underutilized dengan izin. Biarlah semua ahli-ahli Dewan yang berhormat ini di sini menggunakan kemudahan ini untuk urusan Dewan ini. Bayangkan kalau kita boleh guna PowerPoint dalam soalan lisan atau perbahasan. Pengerusi jawatan kuasa kerja raya boleh terus menunjukkan reka bentuk sistem BRT dengan grafik. Tak perlu cerita panjang lebar, susah nak faham untuk semua orang.
Yang berhormat dan Sri Speaker, selain daripada itu, saya ingin mencadangkan agar jawatan kuasa peraturan tetap dan perintah-perintah membuat semakan semula ke atas peraturan tetap Dewan bagi tujuan memperbaharui perkara-perkara yang tidak sesuai lagi mengikut konteks hari ini. Contohnya, peraturan 125/1, ahli-ahli wanita hendaklah memakai sama ada pakaian kebangsaan, sarung dan blaus berlengan panjang atau skirt yang sekurang-kurangnya paras lutut dan blaus berlengan panjang. Saya cadangkan pindaan terhadap peraturan tersebut agar mengizinkan ahli wanita memakai seluar panjang ke dalam Dewan Yang Mulia ini. Ini abad ke-21, bukan abad ke-19. Yang berhormat dan Sri Speaker, saya akan bawa 4 isu kawasan saya. Perparitan Taman Aman Senai depan Dewan Serbaguna memerlukan naik taraf secepat mungkin. Apabila hujan lebat, penduduk-penduduk sekitar akan jadi mangsa banjir kilat. Aduan telah dipanjangkan ke PBT oleh Pejabat Ahli Parlimen Kulai. Perkara ini telah pun dilaporkan oleh media. Namun kami langsung tidak menerima sebarang maklum balas tentang isu ini. Saya minta pihak berkenaan bertindak secepat mungkin agar banjir kilat tidak akan berulang lagi. Isu kedua ialah tentang perkembangan kawasan perindustrian Jalan Silong Jaya 2. Walaupun sudah 1 tahun yang lepas, pengusaha kilang yang membuat aduan dan pejabat saya ditendang sebagai bola oleh DKPBT. Akhirnya, kami dimaklumkan bahawa kawasan tersebut sebenarnya terletak di bawah Majlis Perbandaran Kulai. Namun, sama ada rancangan atau tidak untuk menaik taraf Jalan Silong Jaya 2, Senai tak tahu. Pengusaha membina kilang di sana kerana zon tersebut disenaraikan sebagai kawasan perindustrian. Malangnya mereka tidak mendapat layanan sama rata dengan kawasan lain. Isu kawasan ketiga, jalan terbengkalai yang terletak di Jalan Sungai Besoi menuju Tenggara. Bahan-bahan pembinaan berselerak walaupun pembinaan sudah pun berhenti pada bulan Jun tahun ini. Saya harap pihak berkenaan semak semula sama ada jalan ini akan dibina. Penduduk-penduduk Bukit Permai berharap jalan ini boleh disiap secepat mungkin. Dan isu kawasan keempat, 1 U-turn diperlukan di Lebuhraya Senai bahagian Saling. Dalam masa penduduk kawasan Kulai masih menanti-nantikan satu jalan alternatif dibina, mungkin lebih baik dan juga lebih senang untuk JKR membina 1 U-turn depan Pejabat Lembaga Lebuhraya Malaysia Wilayah Selatan. Kalau U-turn ini dibina, pengguna jalan raya akan kurang berjalan 7 km untuk membuat 1 U-turn. Yang berhormat dan Sri Speaker, isu terakhir dan juga isu yang paling penting. Setelah saya meneliti buku bajet ini, saya berasa yang amat berhormat Menteri Besar memang berusaha bersungguh-sungguh menghasilkan buku tersebut. Bukan sahaja ada gambar cantik, kali ini saya perasan ada format baru dan bila saya cek, saya mendapati format ini sebenarnya sudah digunakan sejak tahun lalu. Bagi saya, yang paling hebat adalah perbelanjaan pembangunan berjaya dinaikkan sehingga 47%. Walau bagaimanapun, selepas meneliti bajet tahun ini dan bajet tahun depan secara terperinci, saya mendapati beberapa perkara yang meragukan tentang perbelanjaan pembangunan. Terlebih dahulu, apa maksudnya perbelanjaan pembangunan? Menurut definisi EPU kat website EPU, perbelanjaan pembangunan adalah perbelanjaan modal dan perbelanjaan tidak terulang serta bukan perbelanjaan penggunaan, sebaliknya lebih bersifat pelaburan. Sebelum format baru bajet 2016, kita ada 14 jabatan yang tersenarai sebagai memerlukan perbelanjaan pembangunan. Dalam format baru ini, bajet pembangunan hanya merangkumi JPS, Pejabat Menteri Besar, Jabatan Kerja Raya dan Jabatan Agama sahaja. Justru 10 jabatan
telah hilang. Adakah ini bermakna seluruh jabatan ini tidak diperuntukkan perbelanjaan pembangunan untuk tahun 2017? Saya juga mendapati bahawa di bawah maksud perbelanjaan pembangunan ada dua perbelanjaan baru, iaitu pertama, untuk pejabat sediausaha kerajaan pembangunan, dan kedua, untuk pejabat sediausaha kerajaan pengurusan. Amat pelik sekali. Sudah jelas disebut pejabat sediausaha kerajaan pengurusan. Mengapa bajetnya diletakkan di bawah perbelanjaan pembangunan? Untuk makluman, bajet pejabat sediausaha kerajaan pengurusan ini adalah 150 juta ringgit. Jika betul jumlah ini sebenarnya patut diletakkan di bawah perbelanjaan mengurus, maka jumlah perbelanjaan mengurus yang sebenar ialah 995 juta ringgit ataupun 62% daripada jumlah keseluruhan bajet. Dalam kata lain, perbelanjaan pembangunan sebenarnya hanya 38% sahaja. Ini berbeza dengan pengumuman Menteri Besar bahawa perbelanjaan pembangunan telah mencecah 47%. Yang berhormat Tan Sri Speaker, ini bukan perkara yang remeh-temeh. Ini satu perkara yang penting. Dan saya minta Yang Amat Berhormat Menteri Besar menjelaskan apa alasan di sebalik meminta-mintakan perbelanjaan ini sehingga menjadi begitu mengelirukan. Ini urusan wang rakyat berbilion ringgit. Biar kita buat secara jelas. Amalan berakaunan kreatif untuk menurunkan kadar perbelanjaan mengurus seperti yang dilakukan oleh kerajaan negeri tidak selesaikan masalah pokok, iaitu perbelanjaan kerajaan yang tidak cekap. Amalan berakaunan kreatif ini cuma bergaya dalam publicity sahaja. Justru senang minta kerajaan negeri membuat pindaan bagi mencerminkan secara jelas dan jitu bajet mengurus dan bajet pembangunan sebelum meluluskan bajet. Akhir sekali, saya nak kerajaan negeri jawab dan senaraikan secara terperinci bayaran-bayaran Kota Iskandar yang diperuntukkan 34,750,000 ringgit untuk tahun 2017 dan bajet untuk penyelenggaraan bangunan-bangunan kerajaan negeri yang meningkat mentatak daripada 4.3 juta ringgit kepada 41 juta ringgit. Peningkatan hampir 10 kali ganda. Minta penjelasan apa projek sebenarnya di bawah perkara ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senai. Ahli yang berhormat, saya tangguhkan persidangan ini selama 20 minit.